Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man billahi khairan yufaqqih fid din atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari Khamis ini, tengah hari Khamis ini 23 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 23 Jun 2022 Masehi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah, dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri hafizahullah ta'ala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan seperti mana setiap hari Selasa dan Khamis, insya-Allah kita akan adakan kuliah zuhur membicarakan isi kandungan kitab Safilatul Najah yang disusun oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Sampai kepada kemuncak pengajian kitab ini yang menyentuh tentang fasal yang ke-57, fasal yang terakhir di dalam kitab ini, iaitu tajuk yang diberi oleh penterjemah kitab ini, iaitu berkaitan dengan zakat.
Faslun al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Harta-harta yang wajib dikeluarkan padanya, harta yang wajib dikeluarkan zakat padanya ada 6 jenis. Kata penyusun kitab ini, harta-harta wajib dikeluarkan zakat ada 6 jenis. Yang pertamanya an-na'am. Boleh baca an-na'mu, boleh baca an-na'mu. Ni kalau tak pasti yang mana satu betul, Ustaz Syahril boleh mencerahkan lagi. Tapi kalau tengokkan tulisan penterjemah, katanya boleh baca an-na'mu atau an-na'mu. Rujukannya kitab Hasyiah Asy-Syarqawi Kasyifah As-Sajah. Apa dia an-na'mu? Iaitu haiwan ternakan. Bila sebut an-na'mu atau jamaknya al-an'amu, haiwan ternakan ini yang berkaki 4. Apa dia tuan-tuan? Lembu, kambing, kerbau. Ini ini dia yang dikatakan haiwan ternakan. Masuk tak? Lain-lain haiwan berkaki 4 tak masuk lah. Kambing bibi kibas, itu adalah an-na'mu ataupun al-an'am. Masuk tu. Seladang masuk tak? Kawan tanya kita, seladang masuk tak? Seladang ni tak masuk sebab dia bukan haiwan ternakan. Walaupun mukanya seakan-akan lembu, tapi dia hidup asalnya liar. Jadi dia bukan an-na'mu, bukan haiwan ternakan. Wallahu a'lam. Kemudian yang keduanya an-naqdani wan-naqdani. Apa dia wan-naqdani? Iaitu emas dan perak. Emas dan perak. Emas ni wajib dikeluarkan zakat, perak pun wajib dikeluarkan zakat. Bagaimana? Sama ada yang dalam bentuk mentah ataupun dalam bentuk yang telah diproses jadi jongkong emas, jadi barang kemas, jadi apa-apa yang dibentuk, yang terbentuk, yang dikilangkan. Jadi emas dan perak ini wajib dikeluarkan zakatnya. Ada nisab dia. Itu kita rujuklah kepada pusat pungutan zakat. Kalau di di negeri kita ni dengan dalam Majlis Agama Islam Perak, mereka akan memberikan kita nisab terkini emas dan perak berapa. Kalau kita memiliki emas sekian-sekian, maka wajib dikeluarkan zakat. Berapa kadarnya? Jadi ada pada mereka tu. Di sini tak diterangkan, cuma diterangkan harta-harta tu. Kemudian yang ketiga, wal mu'asyiratu. Apa dia wal mu'asyiratu? Iaitu buah-buahan. Kalau terjemahan penterjemah ni, kata dia kurma dan anggur sahaja. Jadi beberapa ketika tak lama dulu ada dicadangkan buah-buahan tempatan pun
wajib dikeluarkan zakat. Harum manis pun wajib dikeluarkan zakat, kata dia. Katanya. Jadi yang ini biarlah mereka yang berautoriti memutuskan boleh ke tak boleh. Tapi takat-takat ni tak adalah pula. Kalau durian wajib keluar zakat, tak tahu nak cakap lah. Benda bermusim, dia bukan sepanjang tahun durian ni berbuah. Tapi ada orang kata, ustaz, durian sekarang ni tak kira musim lagi, ustaz. Ikut dia kan. Dia nak buah, dia buah lah. Tapi takat-takat tengok sekarang ni lazimnya gitulah. Musim buah durian, sekarang musim buah durian. Siapa hantu durian pasti gembira. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan menikmati makan durian. Selagi takut kena kejutan. Nanti tak semena-mena berehat di hospital. Dan berehat di hospital tu, kalau tak cucuk kiri kanan tak apa. Kanan cucuk, kiri cucuk, semua cucuk. Memanglah berehat hospital tak kerja kan. Cuti sakit tak kerja lah, cuti kan. Tapi bukan cuti rehat, cuti sakit. Jadi buah-buahan yang dimaksudkan ialah kurma dan anggur sahaja, kata penterjemah kitab ini. Dan tanaman makanan asasi. Ini dia yang betul. Kalau di negara kita zakat padi, orang tanam padi bereka-reka. Kalau di utara bergelung-gelung. Kalau hasil tuaian dia mencapai nisab dia, wajib keluar zakat. Itu memang betul. Kalau di setengah negara gandum, kalau di setengah negara barley, kalau di setengah negara jagung. Itu makanan asasi dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa amwalut tijarah wajibuha rubu'u usyri qimati urudit tijarah. Harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakat adalah kadarnya yang ni disebut, kadar nak keluar zakat ni disebut. Boleh tuan-tuan, rubu'u usyrin qimati urudit tijarah, 1/4 dari 10. 1/4 daripada 10 maknanya 1/40. 1/4 daripada 10 maknanya 1/40. Bila dikira dari segi peratusan, ianya bernilai 2.5% daripada nilaian harta perniagaan. Maknanya dari untung bersih, dah tolak semua. Bukan untung kasar. Untung kasar ni belum lagi selesai cerita. Sebab ada lagi benda-benda yang belum dikira. Kalau kita berniaga, kan, belian, jualan. Kita beli barang RM100, kita jual RM150, untung RM50. Itu untung kasar. Kira tak
minyak, kereta, kira tak bil elektrik, bil air. Ni cerita menjaga makan ni, orang mudah. Kira tak sewa gerai, kira tak yang lain-lain. Dah kira semua-semua tu ada untung dia, baru namanya untung bersih. Kalau sampai nisab dia, maka zakat yang dikeluarkan ialah 2.5%. Ni orang menjaga kena faham ni. Orang menjaga lah. Sebab dia tak sebut dalam yang lain. Macam zakat pendapatan, ni tak ada dalam ni. Dalam fasal ni tak ada. Kemudian yang kelima, harta rikaz. Warrikazu, harta rikas, ini emas dan perak peninggalan jahiliyah. Ini kalau bahasa kita orang Melayu, harta karun. Harta karun, harta karun. Contohnya orang-orang arkeologi, kaji purba. Tu kalau dulu-dulu istilah dia kaji purba. Istilah bahasa Melayu moden, arkeologi. Buat penyelidikan di tapak-tapak bersejarah. Dalam kajian penyelidikan itu terjumpalah emas, harta-harta yang dikatakan bukan harta Syawal, tapi harta Ahmad Al-Bab yang punya. Ini harta bukan kamu yang punya, Ahmad Al-Bab yang punya. Macam tu lebih kurang. Jumpa gua. Gua ni nampak-nampak gua lama ni, orang dah tak ada. Masuk pergi, ada kat dinding ada cakaran-cakaran, lakaran-lakaran. Orang dulu-dulu, zaman-zaman batu dulu, tup-tup ada jumpa reta. Macam-macam lah. Entah lanun mana simpan kat dalam gua tu. Dia keluar dari gua, mati lanun tu. Terpendamlah harta dalam gua itu bertahun-tahun. Bila kumpulan kaji purba pergi ke sana buat penyelidikan, jumpa. Itu dia kata harta rikas. Jumpa harta tu. Kalau cukup nisab dia, kena keluar zakat. Itu contoh. Dan yang akhir sekali, keenam, wal ma'dinu. Apa dia wal ma'dinu? Galian, iaitu emas dan perak yang dilombong. Maknanya kalau syarikat mining company, itu kata orang putih, mining company, gold and silver mining company, katalah Ahmad Al-Bab dia dah besar, modal ada, dia nak kaya lagi daripada bapak dia. Dia pun tubuhkan satu syarikat, Ahmad Al-Bab Gold and Silver Mining Company. Maka dia syarikat tu buat cari gali emas perak. Cari gali emas perak, jumpa, keluarkan. Kalau cukup nisab, maka wajib dikeluarkan. Cukup nisab, cukup haul, cukup syarat, wajib dikeluarkan zakat. Yang terkini, pandangan yang terkini, fatwa yang terkini menyebut termasuklah bila sebut galian semua bentuk galian, minyak,
tembaga, apa lagi, boksit, apa-apa belian, apa-apa yang dikatakan sebagai galian. Kalau cukup nisab haul syarat, wajib dikeluarkan zakat. Itu dia. Jadi ini dia 6 jenis harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat mengikut pengarang kitab ini. Walaupun ada jenis-jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakat, contohnya zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat KWSP, itu tak termasuk dalam fasal perbincangan fasal ni, sebab benda tu di Malaysia. Pengarang kitab ni tak duduk kat Malaysia, dia duduk kat Yaman. Di Yaman tak ada KWSP, jadi dia tak masuk lah cerita pasal zakat KWSP. Jadi ada mengikut fatwa kebangsaan, fatwa tempatan kita, ada zakat pendapatan, ada zakat simpanan, ada zakat KWSP. Wallahu a'lam. Itu dia sedikit tentang zakat ni. Fasalnya pun satu je, tentang zakat. Habislah. Ini kita membincangkan kandungan kitab Safinatun Najah dari fasal yang pertama sampai fasal yang ke-57. Habis semua kita dah bincang. Termasuklah fasal-fasal tambahan berkaitan dengan ibadah puasa yang kita bincangkan sebelum tibanya bulan Ramadan yang lalu. Kita bincanglah. Jadi seluruh kitab Safinatun Najah ni telah kita kaji, telah kita selesai pengajiannya. Jadi insya-Allah pada kuliah-kuliah akan datang kita akan sambung dengan pengajian kitab yang lain. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, kita akan mengaji bab tauhid, bab aqidah, aqidah ahli sunnah wal jamaah, ringkasan aqidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. InsyaAllah kita akan ngaji kitab pula. Kitab ni nipis macam ni kan, nipis tak panjang. Mengaji kitab tahap-tahap kita ni tak boleh tebal-tebal kitab ni. Kupasan pun untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kefahaman kita, supaya kefahaman kita tentang ilmu akidah lebih terang, cerah dan jelas. Macam ni jugalah ilmu fardu ain tu berkaitan dengan solat haram, solat, puasa, zakat, pengurusan jenazah, jelas dan terang. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tak berkesempatan mengikuti kesemua fasal pengajian kitab Safinatun Najah ni, boleh tonton semula rakaman kuliah-kuliah kita dalam channel YouTube Surau Al-Falah IPK Perak. Boleh lihat kat situ balik. Boleh lihat di sana daripada fasal yang pertama. InsyaAllah kita linknya kita akan letak semula di channel WhatsApp Surau Al-Falah untuk tuan-tuan lihat daripada fasal pertama hingga fasal yang ke-57. Untuk kita sama-sama menambah kefahaman kita. Jadi insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung dengan pengajian ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang ini sebenarnya lebih penting. Akidah adalah sesuatu yang membezakan antara kita dengan
kita orang Islam dan orang yang tidak beragama Islam. Beza ni akidah. Sebab akidah kita, pegangan kita tak sama dengan pegangan mereka. Jadi itulah yang dikatakan sebagai akidah. Akidah kita ya, bertuhan kepada Allah yang Maha Esa. Ya, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Tidak meletakkan sifat Allah pada sifat makhluk. Itu antaranya lah pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. InsyaAllah kita akan bincangkan nanti ya, dalam kuliah kita akan datang, insyaAllah. Jadi itulah saja untuk tengah hari ini ya, yang baik dari Allah SWT, yang kurang dari kita semua. Wallahu fikum. Aku laqalaza tafazim li walakum. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.